Hai, salam. Okey, matematik tingkatan 1, pengenalan set. Okey, bahagian gambar rajah Venn, set semester, set pelengkap dan juga subset. Okey, pada pembelajaran lepas kita dah mengenali set semester dan juga set pelengkap. Jadi kali ini kita nak masuk bahagian subset. Okey, apa yang dimaksudkan dengan subset? Subset ni dia adalah apa unsur yang ada dalam set tersebut ada dalam set yang satu lagi. Contoh dia bagi soalan macam ni. Contoh Okey, bagi setiap yang berikut tentukan sama ada set A atau set B ni subset bagi set B. Maksudnya A ni adakah unsur yang ada dalam set A ni ada dalam set B? Itu maksud yang lebih mudah untuk difaham. Adakah unsur yang ada dalam set A ni sama seperti ada dalam unsur di set B? Jadi kalau ada, dia adalah subset. Jadi kita tengok set A kita buat dulu. Kita tulis dulu apa yang ada dalam set A, iaitu 2, 4, 6. Okey, set B 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Jadi kita tengok 2, 4, 6. Maksudnya set A ni ada semua unsur yang ada dalam set A ada dalam set B. Jadi set A dan set B ni adalah subset. Jadi kalau subset kita buat simbol dia macam ni. Dia macam C tapi dia lurus, lepas tu dia bengkok, lurus. Jadi set A subset kepada set B. Dia macam tu kena buat. Okey, untuk B pula. Soalan B, set A dia, apa dia? Dia kata, kamu kena faham bentuk soalan dia macam ni. Okay, apa yang diberi dalam tu, lepas tu kamu kena senang. Nombor perdana kurang daripada 20. Nombor perdana ni nombor yang boleh dibahagi dengan diri sendiri sahaja, kecuali nombor 1. Nombor 1 bukan nombor perdana. Jadi nombor 2 hanya boleh dibahagi dengan diri sendiri. 3 pun hanya boleh dibahagi dengan diri sendiri. Apa lagi? 5. Sebab 5 hanya boleh dibahagi dengan nombor 5 sahaja. 7. 8 tak boleh sebab 8 boleh dibahagi dengan nombor 2, boleh dibahagi dengan nombor 4, 8 boleh dibahagi dengan nombor 8. Jadi nombor yang boleh dibahagi dengan nombor lain dia bukan nombor perdana. Nombor perdana hanya boleh dibahagi diri sendiri sahaja. Macam 7 bahagi dengan 7 sahaja, 5 dengan 5 sahaja. Apa lagi? Kita boleh tengok. Dia kata kurang daripada 20. Maksudnya 1 hingga 20 lah. Kita tengoklah 7, 9. 9 tak boleh sebab 9 dia boleh dibahagi dengan 3. Boleh dibahagi dengan nombor CP3, CP9. Maksudnya 9 ni tak boleh lah. Jadi berapa lagi? 10 pun tak boleh. 11. 11 hanya boleh dibahagi dengan 11 sahaja. Lepas tu 13. 13 CP13 je boleh. Lepas tu 17. Lepas tu kita ada 19. Semua nombor-nombor ni tidak boleh dibahagi dengan nombor lain, hanya boleh dibahagi dengan diri sendiri. Jadi dia adalah nombor perdana yang kurang daripada 20 sampai 19 saja. 20 tak boleh sebab 20 dia boleh bahagi dengan nombor 2, nombor 10, nombor 5 kan. Okey, kita dah dapat set A, kita cari set B pula. Set B adalah nombor ganjil. Kurang daripada nombor ganjil ni nombor yang tidak boleh dibagi dengan nombor 2. Jadi nombor ganjil adalah nombor 1, nombor 3, nombor 5, 7. Yang bukan bahagi dengan 2. Yang tak boleh bahagi dengan nombor 2. 9. Nombor ganjil ni yang tak boleh bahagi dengan nombor 2 lah. Senang. Kau tak faham lagi nombor ganjil, nombor genap. Nombor genap boleh bahagi dengan nombor 2. Nombor ganjil tidak boleh dibahagi dengan nombor 2. 13, 15, 17, 19. Okey, jadi
adakah set A ada dalam set B? Kita tengok 3 ada dalam ni, ada. 5 pun ada, 7 pun ada, 11 pun ada, 13 pun ada, 17 pun ada, 19 pun ada. Salin semua ya. Cuma nombor 2 sahaja yang tidak ada dalam set B. Jadi nombor 2, unsur nombor 2 dalam set A tidak ada dalam unsur dalam set B. Jadi set A dan set B ni adalah tidak subset, bukan subset. Jadi kalau bukan subset, kita buat simbol subset dulu macam tu. Buat simbol macam ni, tapi kita buat palang tengah-tengah dia. Jadi dia bukan subset. Jadi ni adalah bukan subset. Ni bukan subset. Okey, kita tengok soalan nombor 3. Set A. Set A sopan, S-O-P-A-N. Set B kesopanan. Jadi adakah unsur yang ada dalam set A ada dalam unsur B? S ada, O ada, P ada, A ada, N ada. Semua ada. Jadi bila semua ada, set A adalah subset kepada set B. Dia macam tu. Kalau yang tidak ada, dia bukan subset. Kena buat simbol macam ni ya. Jangan tulis macam ni je. Kena buat simbol dia. Okey, settle untuk kita mengenali subset atau bukan subset. Okey. Pernyataan khas. Set kosong ataupun simbol macam ni ataupun simbol macam ni yang kita belajar sebelum ni, set kosong iaitu bentuk macam ni dan bentuk macam ni adalah subset kepada set yang satu lagi. Jadi contohlah kat sini. Senaraikan semua subset yang ada dalam yang berikut. Jadi subset yang ada dalam ni adalah nombor 3, set 3. Sebab 3 ada dalam ni kan. 4 pun ada dalam ni kan. Lepas tu 3 dengan 4 pun ada dalam ni juga. Lepas tu kita letak satu lagi simbol set kosong. Jadi kosong pun adalah subset kepada 3, 4. Walaupun kosong tidak ada dalam ni. Jadi dia special sikit. Subset ni kalau kosong pun dia adalah subset juga. Ini pernyataannya. Okay, yang ni pula set apa yang ada dalam ABC iaitu set A, set B, set C, set A, B pun ada, A dengan B, set A dengan C pun ada, B dengan C pun ada, A, B, C pun ada, dan set kosong pun adalah set kepada subset kepada set B. Macam tu. Okey, settle untuk bahagian subset ni. Okay, kalau kita nak mewakilkan subset dalam gambar rajah Venn pula. Okay, kalau contoh gambar rajah Venn ni kita boleh lukis dalam apa jua bentuk, dalam bentuk geometri, sama ada segitiga, bulat, segi empat, mana-mana je. Jadi contoh ni dia buat dalam bentuk dia buat dalam bentuk bulatan. Adakah B ni subset kepada A? Kita tengoklah, 4 ada, 8 ada, 12 ada, 16 ada, 20 pun ada. Jadi dia adalah subset. B adalah subset kepada A. Dia bukan C, dia macam ni. Dia macam tu. Tak, maaf. Dia B. Dia macam tu. B adalah subset kepada A. Jadi kita buatlah B ni berada tengah-tengah sebab dia adalah dia yang sikit. Adakah B sebab yang banyak berada di luar. Jadi yang dalam ada 4, 8, 12, 16 dan 20. Okey. Jadi yang luar, jadi kita buatlah B ni, kita buat macam tu. Yang luar ni selain daripada yang ni, iaitu nombor 2, nombor 6, nombor 10, 14, 16 dan 18 berada di luar B. Jadi dia adalah A. Jadi inilah gambar rajah Venn yang mewakili subset B adalah subset kepada A.
Okey. Okey, kita tengok yang ni pula. Kebanyakan pelajar dia sukar untuk faham benda macam ni. Okey, dia bagi dalam bentuk set semester. Set semester di mana nilai X ni dia kata X kurang daripada 10 dan sama dengan 10. Maksudnya 1 hingga 10 adalah nombor integer positif saja, bukan negatif. Maksudnya 1 hingga 10 lah. 1 hingga 10 adalah set semester. Kamu kena faham betul-betul ni. Ini maksud dia. Nilai X ni, set semester ni, di mana nilai unsur-unsur dalam ni adalah kurang daripada 10 dan sama dengan 10. Dia bukan kurang sahaja dan sama dengan. Jadi maksudnya 10 lah paling besar. Jadi settle kita untuk set semester. B adalah, tengok ni, faktor bagi 10. Jadi kamu kena senaraikan set bagi A. Set A adalah faktor bagi 10. Faktor 10 ni maksudnya nombor yang boleh dibahagi dengan nombor 10. 10 CP apa yang boleh digunakan untuk bahagikan dia? Okey, CP2, CP1. CP1 pun ada, CP2 pun ada. CP5 pun boleh bahagi dengan 10. 10 bahagi dengan 10 pun boleh. Jadi 1, 2, 5, 10 adalah faktor kepada nombor 10. Itu maksudnya faktor. Ramai tak faham maksud faktor dan gandaan. Faktor ni nombor yang boleh dibahagikan dengan nombor yang asal, nombor yang diberi. Lepas tu B pula, nombor yang boleh dibahagi dengan nombor 5. Nombor yang boleh dengan nombor 5 adalah nombor 5 dan nombor 10 je lah. Kenapa cikgu nombor lain tak boleh? Sebab dia 1 hingga 10. Set paling besar adalah set semester 1 hingga 10. 5 dengan 10 je lah. Jadi, kita tengok. B. Okey, jadi B ni berada dalam A. Kita buat B dulu. 5 dengan 10. Okey, jadi B kita dah buat. A pula kita buat. A ni ada 2 lagi. 1 dan 2. 1 dan 2. Yang selebihnya ada. Yang tak ni dah ada. Ada. Yang ni dah ada. Yang selebihnya adalah 3, 4. Tengok. 3, 4, 6, 7, 8, 9. Itu dia. Jadi yang nombor selebihnya adalah berada di luar. Jadi kita buat kotak besar, kita buat simbol set semester. Simbol set semester macam tu. Okey. Buat nota. Okey, kita tengok kepada yang ni pula. Mewakilkan set, subset dan set semester dan pelengkap dalam gambar rajah Venn. Okey, dia bagi dalam set semester ni nombor 13, 15, 19, 20, 23 apa semua ni. Lepas tu dia kata D ni adalah nombor perdana. Jadi kita cari nilai D dulu. Kita cari set bagi D dulu. Sebab dia bagi dalam bentuk perihal saja tu. Okey, jadi kita tulis lah. Set D ni apa dia? Okey, yang D ni apa? Okey, nombor perdana daripada 13 nombor-nombor ni, yang mana satu kan nombor perdana. Nombor perdana ni boleh dibahagi dengan diri sendiri sahaja, iaitu nombor 13. Sebab dia tak boleh nombor lain dah bagi dia. 15 tak boleh sebab 15 boleh bahagi dengan nombor 3, boleh dibahagi nombor 5. Kan? Tak boleh. 15 tak boleh, bukan nombor perdana. 19 lagi 20 bukan. Sebab 20 boleh CP2, CP10, CP5 boleh. 21 pun boleh. Tak boleh. Sebab 21 boleh CP7, CP3. 7 kali 3, 21 kan? Okey, 23. 23 mana boleh CP lain. Dia hanya boleh diri sendiri. Itu 23 hanya boleh dibahagi dengan 23 sahaja. 24 tak boleh. 35 tak boleh. 37. Lepas tu 40 tak boleh, 41. Jadi nombor perdana dia adalah 13, 19, 23, 37, 41. F pula. F adalah nombor genap. Nombor genap ni nombor yang boleh dibahagi nombor 2 ni tak boleh. 20 lah. 20 tak boleh. Ni boleh 24. Boleh dibahagi dengan nombor 2. Ni tak boleh. Ni boleh 40.
Macam tu. Jangan guna simbol macam ni Jangan guna kurungan macam tu. Kena guna kurungan macam ni. Okey, tolong guna kurungan macam ni. Jangan terus kepada jawapan, jangan terus kepada gambar rajah. Buat benda ni dulu. Okey, buat benda ni. Buat satu-satu. Cari D, cari F. Sebab set semesta dia dah bagi, ada setengah soalan tu dia tak bagi set semesta, dia bagi F dengan D dulu. Jadi kamu kena senarai set semesta ni semua yang ada dalam D dengan F. Dia macam tu biasanya. Okey, kita tengok yang ni. Jadi kita buatlah kotak 4 segi besar. Di mana kotak 4 segi besar ni adalah set semesta. Set semesta. Okey. Jadi yang paling sikit adalah F. Paling sikit adalah F. Okey, kita buat F dulu. F ada 20, 24, 40. Okey. Cuba tengok 20 ada dalam D, tiada. 24 tiada dalam D. 40 pun tiada D. Jadi dia F dia seko-seko dia kat sini je. Lepas tu D pula. Okey. D ni 13. 19. 23, 27, 37, 41. Jadi kita dah buat dah. Kita potong lah. 13 dah ada dah. 19 kita potong. 23 potong. 37 potong. 41 potong. 20 potong. 24 potong, 40 kita potong. Yang tinggal selebihnya adalah 15, 21, 35. Jadi maksudnya yang selebihnya ada 15, 35 dan 21. Kamu letak je mana-mana di luar D dengan F. Sebab selebihnya dia tidak termasuk dalam set D dengan F. Jadi inilah gambar rajah Venn untuk mewakilkan set bagi D dan F. Okey. Jadi maksudnya D ni adalah subset kepada set semesta ni. F pun subset kepada set semesta. Tapi D dengan F bukan subset. Mereka kedua-duanya tidak sama. Tapi D dengan set semesta subset. F dengan set semesta adalah subset. Okey, salin. Soalan yang terakhir. Okey. P. Kamu cari P. Dia bagi set semesta. Cari set P dulu. P adalah gandaan 4. Gandaan 4 ni CP4 lah. 4, 8, 12, 16, macam tu. Jadi dia bermula daripada 11. 11 ni hasil daripada CP4 ke? Bukan. 22 bukan CP4. 33 pun bukan CP4. Nak tahu dia guna CP4 ke tak? Kamu bahagi dengan 4 lah. 44 lah CP4 dapat. Yang ni semua tak boleh CP4. 88 je. Jadi 44 dengan 88 adalah hasil daripada gandaan 4. Okey, kita dah dapat settle P. Q pula. Q adalah nombor ganjil. Nombor ganjil 11 ganjil. 33. Ni bukan ganjil. Ganjil 55. Ganjil ni yang tak boleh dibahagi dengan 2. Ni tak boleh. 77. 99. Okey. 11, 35, 33, 55, 77, 99. Okey, jadi gambar rajah Venn. Buat cantik guna pembaris ya. Cikgu susah nak lukis guna benda ni. Okey, jadi adakah P ni subset pada Q? Tengok 44 ada dalam ni. Tidak ada. P ada dalam Q. 44 tiada, 88 pun tiada. Jadi P ni dia seko-seko je kat sini. Jadi kita buatlah P1 kat sini. Dan P ni ada 44 dengan 88. Okey. Seterusnya Q. Q pun dia tidak ada apa yang ada dalam P. Jadi Q pun berseorangan.
Jadi Q 11, 33, 55, 77, 99. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi yang ni dah ada. Kita potong yang mana dah ada. Okey. Ni 88, potong 44. Jadi yang selebihnya, yang set semesta berada di luar ni adalah 22, 66. Buat je mana-mana, tulis je mana-mana. Jadi 22 dengan 66 berada di luar P dan Q. Jadi inilah gambar rajah Venn, di mana P adalah subset kepada set semesta, Q adalah subset kepada set semesta, tapi P dengan Q bukan. Kalau kita buat subset kan, P adalah subset kepada set semesta. Okey, lepas tu Q pun adalah subset kepada set semesta. Tapi Q dan P bukan subset sebab apa yang dalam Q tidak ada dalam P. Jadi mereka ni bukan subset. Kalau dia suruh nyatakan subset macam tu lah. Boleh? Okey, tapi soalan dia tak minta pun bentuk macam ni. Cuma cikgu nak bagi tahu subset ni apa yang ada dalam unsur tersebut. Okey, sampai situ saja untuk kali ini. Salam. Habis untuk topik bab 11, pengenalan set.